Assalamualaikum guys. Hari ni bersama dengan Pek, kita akan review kamera GoPro Hero 8 Black hari ni guys. So hari ni Pek akan review daripada luaran hingga ke dalam kamera ni guys. Kita akan tengok feature-feature yang ada pada kamera ni, dan kita akan tengok hasil daripada video ni dikomparekan dengan kamera yang Pek pakai sekarang. So guys, kita akan go through satu-satu dengan kamera ni guys. Kita akan mulakan dengan luaran kamera ni. Let's go guys. Sorry, aku tengah khusyuk tengok benda ni. Apa yang aku rekod tadi aku tengok balik. Aku tengah khusyuk tengok macam penggambaran kau tahu. Tapi tak apa, jadi aku share dengan korang. Guys, yang pertama kita akan tengok luaran kamera ni. So dekat sini korang boleh tengok GoPro Hero 8 Black ni ada satu kamera kat depan. Dia ada mikrofon dekat depan ni, dan ada tempat screen kat sini guys. Tapi screen ni bukanlah screen yang kita boleh tengok kamera ataupun rakaman yang kita rakam. Tapi feature yang ada dekat depan ni, dia akan tunjukkan kita di mana settingan yang kita buat. Contoh ni dia bagi tu 8 Black. So dekat sini dia akan tunjuk settingan kita untuk record setting video kat sini. Sama ada video ataupun gambar, dia akan bagi tu kat depan ni. Yang bawah ni memori, yang kat tepi ni bateri. So guys, Apek akan tunjuk dalam video yang lain untuk lebih lanjut. So dekat sini atas ni ada tempat untuk ambil gambar ataupun tempat dia punya tekan tu lah. So korang faham lah guys tu. So tepi ni bateri, tepi ni tempat bateri. So korang boleh buka tempat bateri ni macam tu, dan korang tarik ke atas. So kat situ bateri, tepi ni memori, bawah ni untuk charge direct lah. Korang nak charge bateri ni secara direct, so korang boleh cocok dekat sini. Sama ada korang nak charge ataupun nak, orang cakap apa, nak transfer video-video tu dekat laptop ataupun sebagainya lah kan. So ikut USB dekat sini lah, dia guna USB Type C. So guys, kita akan pergi ke bahagian bawah. Bahagian bawah guys, dia ada tempat ni guys. Inilah yang lain daripada GoPro Hero 7 dan yang lain-lain. Maksudnya GoPro Hero 4 ni sebenarnya Apek minat dulu kan, tapi nak beli tu terlajak pula beli ni. So alang-alang dah beli ni, kita review lah. So kat sini dia ada tempat dia macam tempat hook dia. Pada Apek panggil tempat hook lah, bukan hook Franco tu tapi ni tempat hook untuk dia sangkut dekat mana-mana device. Contoh macam ni. Ni kena beli asing tau. Apek beli asing dekat Shopee, Ulanzi namanya, dalam RM30, RM40 macam tu lah, termasuk postage apa semua. So dia akan sangkut macam ni. Dia kena buka dulu benda ni dan masukkan. So senang lah nak rekod apa-apa, nak bawa benda ni sekarang jalan, nak buat vlog ke, nak rakam pemandangan ke, senang. So benda ni biasa kat GoPro Hero 7 dan ke atas ke bawah-bawah lah. Maksudnya daripada GoPro Hero 4, 5, 6, 7 masih tak ada lagi. So ni antara yang pertama ada benda ni. So yang lain-lain sebelum ni dia akan kena pakai macam ni. Dia kena pakai macam ni, dan dia akan hook dengan device-device macam tadi. Dia macam ada penyakut macam tadi kan. Macam benda ni, dia akan sangkut macam ni. So kat situ dia kena beli aksesori luaran, di mana yang ni dia dah sediakan di dalam. Tapi sebelum-sebelum ni adalah yang dah pakai kamera ni, dia adalah komplain pasal benda ni boleh goyang ke apa semua. Tapi so far Apek pakai tak ada masalah. So far tak ada masalah. So boleh masukkan, dia je tinggal masukkan macam tu je dekat dalam. So dekat tepi ni kau boleh nampak GoPro Hero 8 Black. So dia akan bagi tahu device ni, dia akan bagi tahu kat tepi lah, silver ke black ke apa semualah, dia akan bagi tahu kat situ. So ni bahagian depan dia, di mana korang boleh tengok screen lah. So korang boleh tengok screen ikut sebelah sini je. Macam GoPro Hero 9 tak silap dia ada boleh tengok depan belakang, dia tak pastilah yang tu. Tapi dia ni pun boleh beli external ataupun additional screen, di mana dia boleh tengok depan belakang lah kat situ. Tapi benda tu kena tambah duit lagi lah. So dekat sini benda ni boleh tengok ikut depan saja, ikut belah sini saja. Ikut belah sana tak dapat lah nak tengok. Macam ni kan, korang tak nampak apa lah kalau korang rakam diri sendiri macam ni kan. Orang sebelah sana yang akan nampak korang. Tapi bila korang dah record, benda ni akan terpadam sendiri tau nanti. Sama ada korang nak biar dia on ataupun korang akan biar dia ter-off sendiri. Sama ada macam dia still record tapi dia hilang, dia gelap. Maksudnya kat situ salah satu feature yang Apek buat, di mana dia tak dapat record, dia orang tak nampak yang Apek tengah record dia orang. So kat situ pun dalam satu benda yang dia boleh menjimatkan bateri lah sebenarnya pada Apek. So dekat sini benda tu satu feature ke lah. Banyak benda lah korang boleh adjust dalam ni. Contoh dia macam berapa saat dia boleh malap apa semua. Itu macam handphone je, korang macam setting macam handphone je sebenarnya. Benda ni mudah lah pada Apek.
So antara kamera yang Apek sarankan untuk korang GoPro Hero 8 ni lah. Next guys, kita akan tengok feature-feature yang ada dekat GoPro Hero 8 Black ni. So first kita ada boost kat tepi ni, di mana korang boleh buat boost ni on ataupun boost ni off. Ni lah orang cakap apa extra yang ada pada GoPro Hero 8 Black ni, di mana dia ada mode untuk kita kurangkan getaran pada GoPro Hero 8 Black ni, ataupun kita akan biarkan dia rakam macam biasa, di mana kalau kita nak rasa feel ataupun nak biarkan viewers kita rasa dia punya getaran, ataupun macam kita buat activity action macam rally dan sebagainya, contoh kita berlari, kita riding, nak rasa getaran tu kita akan biarkan off je lah. Di situ kita akan nampak lah dia akan ada sikit getaran, ataupun dia rasalah adventure yang terjadi kepada pemilik video tersebut masa merakam. So dekat sini apa yang lebih, kita tekan lagi sekali space. So dekat sini apa yang lebih, kat sini pula apa benda ni, ni slow motion, di mana kalau korang rekod video laju, di mana korang boleh pilih untuk slow motion kan dia, di mana kalau masa rekod tu, di mana korang tengah rekod tapi korang nak slow mo dia, korang tinggal tekan dia dan dia akan slow mo kan video tersebut. So dia macam tu lah sebenarnya pusing-pusing dia. Tak apa, korang kalau dah dapat kamera macam ni, korang try adjust satu-satu, korang explore satu-satu. Contoh kat sini Apek buat mode selfie. Dia kat sini boleh rekod 2.7K, 4K pun ada bos. Kat sini slow motion ada apa semua. So korang ni Apek dekat sini Apek setting sendirilah, di mana Apek ambil 1080 Full HD dan 30 fps dan wide. Kita tengok kat sini pun korang boleh manage nak buang ke nak apa kan, ataupun korang boleh edit kalau anda kata korang nak edit, low light apa semua, zoom macam mana, clip atau ISO, macam mana cahaya masuk, macam mana cahaya keluar, shutter tu macam mana control, sharpness dia sharp ataupun tidak, height ke apa kan. So ultra smooth kat sini, ni korang boleh delete dah lepas tu kalau korang tak nak. So dekat sini banyak-banyak feature dia, korang boleh tengok satu-satu lah. So kita go through pula. Kalau kita pergi sebelah sini, kita ada foto, di mana dia akan ambil dalam bentuk wide macam ni. So contohlah Apek ambil gambar macam ni. So korang boleh tengok balik gambar yang korang ambil tu, korang tolak ke atas. Itu gambar yang Apek ambil tadi. So kalau tengok kat sini, memang dia akan tunjuk low resolution gambar atau video lah, di mana korang kena masukkan dalam handphone ataupun laptop korang. So korang boleh tengok sebenar-benarnya video tu macam mana. Kat sebelah sini pula korang ada time lapse. Time lapse ni untuk korang rekod benda yang jangka masa yang lama. Contoh korang nak ambil gambar sunset, gambar matahari jatuh ataupun matahari naik, sunrise. So kat situ korang boleh letaklah berapa saat korang nak ambil. Contohlah matahari tu bergerak dalam masa korang datang dalam pukul 6.57 ataupun tu teruk sangat jatuh mataharinya 6.30 lah, korang datang 6.30 nak rekod. So kat sini korang just adjust time lapse ni untuk kurangkan masa dia, tambahkan masa dia, di mana korang akan tambah dalam, dia akan ambil gambar setiap 5 saat contohnya. So dekat situ, tapi korang jangan tinggi sangat tau, di mana kalau korang tinggikan benda ni sangat, dia akan lambat gila lah. Maksudnya time lapse korang kalau 60 minit setiap kali satu gambar dia ambil, kita dah berapa lama korang nak tinggal kamera tu, berapa jam situ. So kat sini biasa ambil 2 saat lah. 2 saat ni pun sebenarnya kira lama. Kira macam korang kena duduk situ at least dalam 10 minit macam tu lah, baru nak dapatkan dalam berapa minit punya video untuk time lapse tu. So kat sini pun ada time wrap. Time wrap ni macam contoh lah korang naik, dia sebenarnya video, dia ambil video di mana korang berjalan, contoh korang berjalan apa semua, dia akan cepatkan video tu, di mana macam korang laju lah, video tu laju dan macam bergerak-gerak laju. So Apek akan tunjuk contoh macam dia bergerak-gerak tapi dia dalam keadaan yang laju. Dia macam korang macam pergi mana-mana tapi laju macam tu. Nanti Apek akan share dia punya result. So korang pandai-pandai tengok. So kat sini ni korang boleh slowkan masa ni korang nak biasakan balik, di mana korang nak biasakan balik. Contoh dah tadi laju, lepas tu korang nak slowkan top, tekan tengah tu dia akan slow balik. Macam tu. So tak banyak feature sangat, tapi benda sebenarnya banyak feature, tapi korang kena explore lah. Night lapse sebenarnya macam-macam, tapi korang kena pandai explore lah, di mana korang kena tengok satu-satu apa semua. Yang pada Apek kat sini dia boleh ambil gambar video 4K tu lah yang hebatnya. Tapi kat sini nak edit dia korang masyak agak lah. Kalau korang nak buat video ke apa, nak buat orang cakap movie ke apa ke, semua sangat berbaloi lah beli benda ni. Tapi korang ada option untuk pakai, contoh korang nak pakai DSLR
Canon, Nikon apa semua kan. Untuk rakam video pun not bad. Ni sebenarnya action camera. Action camera ni khas untuk korang pergi tempat macam hiking, tempat macam pergi berenang apa semua, macam tu lah. So kat situ lagi elok lah bawa kamera macam ni. So senang korang nak pergi jalan-jalan apa semua. Lagipun kamera ni tahan. Maksudnya korang terjatuh ke terhentak ke, dia masih lagi tahan. Tapi korang boleh pakai lah macam safety measure. Macam contoh beli benda ni, ni memudahkan Apek lah untuk letak barang-barang dia apa semua. Kat atas ni pun boleh sangkut lagi sesuatu barang untuk dibawa sekali. So dekat sini macam-macam barang lah kita boleh pakai. Contohnya ni bulan sini boleh masukkan sekali. Ni antara feature yang beli tambahan. Di mana kalau korang beli kamera ni takkan dapat sekali macam ni lah. So korang kena beli asing. So kat sini korang boleh Apek akan record dan korang akan nilai sendirilah pada pendapat korang macam mana. So dekat sini Apek akan bandingkan voice terlebih dahulu. Dengan kualitinya lebih kurang lepas ni lah Apek akan record. Sekarang ni lebih kepada voice. So korang akan bezakan. Yang ni Apek guna voice untuk GoPro Hero 8 Black. So kalau korang dengar Apek akan cakap hello untuk korang. So untuk yang device yang Apek tengah record ni, Apek akan buat benda sama. So sekarang Apek tengah record guna device ni. So Apek akan cakap hello juga untuk korang. Dan Assalamualaikum dan selamat datang kepada Apek Channel. So kita akan teruskan. Apek akan try guna ni lagi sekali untuk korang betul-betul recognize lagu mana suara Apek keluar kat sini. Bantai nak cakap apa. So Apek cakap selamat datang lagi sekali untuk korang. So kali ni Apek guna yang belah sini pula. Apek akan cakap jangan lupa subscribe channel Apek Channel dan nantikan video seterusnya. So kat sini korang harap dapat bezakan dekat situ macam mana suara menggunakan device kat depan ni dan menggunakan GoPro Hero 8 Black ni. So lepas ni kita akan buat comparison untuk video punya kualiti pula. So let's go guys. Okay guys, kali ni Apek tengah buat comparison video di mana korang resolution sama atau dua ni resolution sama. Di mana kat sini guna Full HD, dekat sana pun guna Full HD. So dekat sini korang boleh compare macam mana beza di antara dua kamera ni. Yang ni pakai kamera biasa, yang ni pakai GoPro Hero 8 Black. So dekat sini Apek guna resolution sama 30 FPS 30 FPS dengan dia punya resolution Full HD guys. So dekat sini harap korang dapat bezakan. So korang boleh tengok sekarang Apek guna yang ni untuk GoPro Hero 8 Black. Yang ni pula device digunakan untuk handphone Apek lah. Dia punya personal handphone. So just guna handphone biasa je. So dekat sini korang boleh bezakan dua resolution yang sama tetapi kualiti yang berlainan. So dekat sini korang boleh bezakan sebab yang ni memang pure kamera saja. Yang ni pula mudalih yang boleh pakai buat telefon, buat main game apa semua kan. So kat sini korang boleh dapat bezakan lah, compare antara benda yang bernilai 1000 lebih dan ke atas untuk kamera dan handphone ni pun 1000 lebih dan ke atas sama. Tapi dia punya ke arah berlainan lah. Di mana dia ni fokus untuk kamera, yang ni fokus untuk memudahkan kerja manusia handphone. So harap korang dapat bezakan lah yang tu. So next guys, kita akan pergi ke kualiti video pula untuk GoPro Hero 8 Black ni. So jom. Assalamualaikum dan semoga bermanfaat konten Apek kali ni. Apa-apa korang tinggal tanya je, tinggalkan komen korang di bawah. Assalamualaikum dan jangan lupa subscribe channel Apek. See you soon guys. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye bye.